Yo guys, and welcome to my video. Hari ni aku ada something yang special untuk korang. That is a Google Pixel 8 Pro untuk kita start unboxing hari ni. So telefon ni aku beli daripada Singapore dan masuk dalam Malaysia, bukan official tau. But apa yang aku boleh cakap juga, korang still boleh guna Google Pixel 8 Pro dalam Malaysia kalau korang nak. Cuma je dekat sini aku akan test a few features sama ada available ataupun tak, sebab aku yakin ramai tengah tengok, tengah memerhati, tengah CCTV dengan Google Pixel 8 Pro kali ni. Alright, tanpa membazirkan masa lagi, kita nak unbox terus Google Pixel 8 Pro. Benda yang pertama sekali yang korang akan perasan bila tengok Google Pixel 8 Pro adalah dia punya kotak hampir sama saja macam version yang 7 Pro. So kali ni tak ada beza, which is korang akan dapat gambaran kau punya Pixel dekat depan dengan nama Pixel 8 Pro dan juga Google logo dekat bahagian atas. Lepas tu kiri dan kanan tak ada apa-apa, cuma jenama dan juga model yang korang beli tu. Lepas tu dekat bahagian depan ni korang akan nampak Google Pixel yang korang dah pilih tu sama ada color ataupun version biasa ataupun tak. Dekat situ korang boleh tahu. Dekat bahagian belakang juga korang akan nampak ada hashtag Team Pixel dan juga beberapa specs yang korang boleh baca, contohnya macam dia punya storage, dia punya screen dan juga dia 5G compatible ataupun tak. Macam biasa korang kena koyakkan seal dekat bahagian bawah untuk tengok korang punya smartphone ataupun buka kotak Google Pixel yang baru ni. Bila korang angkat je, terus korang dipersembahkan dengan warna yang korang dah pilih, Google Pixel 8 Pro, yang mana warna yang aku pilih dekat sini adalah beige ataupun beige. To be honest, aku rasa ni adalah antara warna yang fun untuk aku pilih, sebab biasanya kalau kau tengok pada iPhone dan juga beberapa Android yang lain pilih warna yang agak muted. Tapi kali ni Google pilih warna yang sangat-sangat ceria and tak ada macam warna kehabisan dakwat iPhone. Tapi kita letak benda ni dekat tepi dulu dan tengok apa ada dalam kotak. Macam biasa korang akan dapat adapter daripada USB Type-C kepada USB Type-A. And then kalau korang pentingkan kabel untuk charge kau punya smartphone, dia ada kabel USB-C kepada USB-C. Apa yang aku agak kecewa adalah dia masih lagi pakai kabel yang biasa, yang mana bukan braided macam iPhone. Sekarang ni siapa berani nak ikut langkah Apple? Cuba bagi tahu. Next one, korang akan ada manual guide, yang mana aku takkan buka sebab macam useless juga kadang-kadang. Kita akan letak benda kat tepi dan fokuskan dekat Google Pixel 8 Pro terus. Okey, pegang dekat tangan aku dah rasa lain sikit, rasa baru, bau pun ada macam iras-iras laut sebab dia baru saja cross laut daripada Singapore ke Malaysia. Okey, kita akan terus on kan, and then dia akan ada Google punya logo. Okay, sekarang kita akan cakap pasal dia punya design belakang dulu dekat sini. Kita fokuskan dengan a few things. Contohnya dekat sini, benda pertama juga yang aku akan perasan bila pegang Google Pixel 8 Pro adalah dia punya finishing dekat belakang dah menjadi matte finish tau. Sebelum ni kalau aku bandingkan dengan Google Pixel 7 Pro yang aku ada, dia punya belakang ni memang glossy finish, which is cantik. Not denying that. Tapi bila buat matte finish akan buatkan telefon tu rasa lagi mahal, and yelah, rasa solid nak pegang dekat tangan, and kadang-kadang rasa macam licin pun ada juga. And dia punya perubahan, macam aku cakap, dia punya overall looks, kalau korang bukan peka ataupun bukan enthusiast Pixel, tak nampak sangat. Tapi aku bila tengok je pun dah tahu beberapa perubahan yang Google dah buat. Apa yang aku suka juga, Google sebenarnya dia tak ubah sangat dia punya layout in terms of button dan juga port. Contohnya macam bila port USB-C Type-C dekat bawah ni, design memang macam ni je, speaker dia macam ni je. Lepas tu dia punya butang kiri kanan power button tu tak berubah dari segi kedudukan. Lepas tu dia punya SIM eject tu dekat situlah dia letak, which is sebelah kiri. And then dekat atas kau boleh nampak dia punya 5G antena. Now kita cakap pasal dia punya features pula dekat sini. Cantik kan Google Pixel 8 Pro dengan warna beige ataupun warna biru, and buatkan aku rasa macam tak perlu pakai case lah kot kan, dengan warna macam ni. Aku nak tunjuk dekat semua yang aku pakai Google Pixel 8 Pro. Okay, let's talk about something yang dah berubah instead of lama. Sekarang ni aku akan explain dulu pasal dia punya display. So dekat sini dia pakai Super Actua display, yang mana dia punya size screen adalah 6.7 inci tau. This is a new display juga. Kalau aku bandingkan dengan Google Pixel 7 Pro, out of the box, bila aku tunjukkan dekat kamera je screen ni, dia flicker. So flicker ni aku tak pasti sama ada dia memang lowerkan dia punya hertz untuk buatkan dia punya bateri lagi saving. Lepas tu kalau kau pasal dia punya display ni, sebenarnya
dia dah flat tau. Biasanya kalau korang tengok yang Google Pixel 7 Pro sebelum ni, dia actually curve tau. Kali ni dia dah memang full flat. Atas lantai, kalau jatuh memang rata, tak ada curve langsung kalau kau nak tahu. And aku cuba juga cari macam dia punya certain point, adalah, tapi dia macam lebih kepada nak compliment, nak beralih kepada design ataupun rangka Google Pixel 8 Pro ni untuk bagi dia lagi sedap nak pegang. Satu benda lagi yang Google dah improvekan dekat dia punya screen kali ni adalah dia punya keterangan screen sampai 2400 nits of brightness. So dia lagi terang kalau kau nak pergi dekat outdoor ataupun indoor. Dan dia punya compliment kepada hertz tinggi 120Hz tu, macam aku cakap, dia punya resolution macam biasa Full HD+. Dia punya keterangan tu membuatkan Google kena implement something new juga. Contohnya macam dekat sini adalah dia punya hertz boleh pergi sampai 120, dan juga dia boleh lowerkan kepada 1Hz untuk menjimatkan bateri bila kau guna Google Pixel 8 Pro ni. Sebab yelah, bila ada benda macam tu, dia akan lagi makan bateri, especially bila korang selalunya pergi dekat luar. Satu benda yang aku memang akan perasan adalah dia punya bucu ni sebenarnya dah semakin curvy tau. Dia tak macam Pixel 7 Pro which is macam a bit tajam, a bit aggressive, a bit boxy kind of look. Tapi yang ni memang nampak curvy on the edges. So I'm not sure apa yang aku rasa dengan perubahan Google buat ni, tapi so far aku macam suka je lah, especially bila dia dah beralih kepada a flat screen display. Now kita cakap pasal dia punya processor dekat sini. Google menggunakan Google Tensor G3 yang baru untuk korang peminat-peminat Google Tensor. Selain daripada tu, tak ada benda yang aku boleh cakap sangat tentang Google Tensor punya processor, sebab dia lebih fokuskan kepada NPU je. Lepas tu dia punya AI punya stuff, sebab Google lebih fokuskan kepada AI features yang memang melibatkan AI untuk acceleratekan features yang diletak dalam Google Pixel 8 Pro. Dia akan improvekan contohnya macam GPU, NPU, CPU pun ada juga, tapi dia tak banyak sangat. But kalau korang bandingkan dengan Google Pixel 7 Pro which is Google Tensor G2 tu, memang ada improvement yang sangat signifikan, sebab dia dah boleh buat lagi cepat, lagi banyak berbanding dengan predecessor Google Tensor G2. Sebagai gambaran, Apple A17 Pro yang ada dalam iPhone 15 Pro Max tu, dia punya processor akan menggunakan 3 nanometer punya proses. Kalau yang upcoming Snapdragon 8 Gen 3 akan menggunakan 3 nanometer proses juga, sebab tak make sense untuk dia kekalkan pakai 4 nanometer. So dekat sini Google lag a bit behind daripada diorang, tapi in terms of dia punya feature ataupun AI focus thing tu, memang diorang Google Pixel lah yang paling advance sekarang ni. Nampak macam Google lebih kepada Apple dulu berbanding Apple yang sekarang. Contohnya macam prosesor dulu, Apple tak kisah sangat, orang lain lagi tinggi, sekarang diorang paling tinggi. Dan sekarang Google Pixel pula yang paling rendah, tapi dia advance dari segi segala features in terms of AI. Nampak tak? Alright, tak best lah kan kalau tak cerita pasal kamera yang ada dalam Google Pixel. Sebab itulah the main reason kebanyakan orang pakai Google Pixel sebenarnya. Sebab dulu kalau kan dia punya software tak adalah macam hebat sangat. Sekarang dia dah makin advance daripada orang lain. And kita akan cakap pasal dia punya sensor dulu dekat sini. Dia punya main sensor still lagi pakai 50 megapiksel. Lepas tu dia couplekan dengan telefoto, boleh pergi sampai 48 megapiksel. Sama juga macam ultra wide 48 megapiksel juga. Significant upgrade juga tau. Sebelum ni macam 12 megapiksel saja. Sekarang dia dah selarikan semua sensor dia untuk lebih professional look berbanding yang dulu. But apa yang common tentang semua sensor yang Google guna kali ni adalah dia lebih sensitive to light berbanding yang sebelumnya. So kalau korang tangkap gambar malam, dia lagi sharp daripada biasa dan juga less noisy ataupun grainy berbanding yang sebelum ni. In terms of dia punya feature, contohnya macam kalau korang ada warna kulit yang gelap dan juga cerah, dia lebih fokuskan untuk buatkan korang punya kulit tu nampak lagi natural, sama ada korang kulit cerah ataupun kulit gelap. Sebab yelah, kadang-kadang bila kamera nampak orang je, dia akan terangkan all the way untuk nampakkan orang lagi cerah dan lagi menonjolkan. So dekat sini Google kata dia lebih kepada real tone color instead of macam terangkan segala benda. So this is a good thing untuk orang yang selalu tangkap gambar diri ataupun tangkap gambar orang. Antara benda yang aku berminat juga untuk try adalah dia punya backstage. Lepas ni korang tak perlu nak risau dah kalau tangkap gambar group, sebab semua muka akan nampak sama saja ataupun ada reaction yang korang nak, instead of ada orang tu macam terkelip ke, tak senyum ke, murung ke, lepas tu blur ke. Lepas ni semua benda tu dah tak ada dah bila korang ada Google Pixel 8 Pro untuk buatkan backstage tu korang punya main penggunaan. Tak perlu pakai Photoshop dah untuk kita dapat a perfect image
dalam korang punya smartphone. Benda yang aku agak wow dekat sini adalah dia punya software features dekat Photos yang mana korang boleh alihkan edit gambar tu untuk jadi mengikut apa yang korang nak. Contohnya macam composition, alihkan daripada kiri sampai kanan ke. Benda tu macam mind blowing juga untuk aku sendiri, sebab biasanya sebelum ni korang perlu buat macam-macam untuk alihkan subjek dalam gambar tu tau, untuk korang edit. Sekarang dah tak perlu dah, semua dah ada dalam Photos je, and semua benda Google buat untuk korang. Tak ada dah Photoshop lepas ni. Apa yang aku interested to try adalah Audio Magic Eraser. So dekat sini diorang actually boleh hilangkan background noise untuk suara korang lagi enhance tau. So dekat sini aku sebagai seorang yang selalu pentingkan bunyi kan, bila record dekat luar, sama ada stories ke TikTok ataupun nak buat video just untuk post dekat YouTube, aku akan pentingkan benda-benda background macam tu tau. So dekat sini aku akan cuba demokan dekat korang sebaik mungkin macam mana dia punya background audio eraser tu function dekat aku sendiri. Ada benda juga yang Google ubah dalam dia punya camera UI tau. So sebelum ni kalau korang nak edit contohnya macam brightness, shadow kan, biasanya akan ada dekat situ tau, dekat screen. Sekarang dia lebih bagi banyak option. Contohnya macam korang boleh tukar ISO, shutter speed, orang kata brightness, and then dia punya white balance ada dalam UI bila korang nak tangkap gambar, and dia lagi professional and lagi straight to the point kalau korang nak. Sebelum ni tak ada tau. So ni adalah perubahan yang orang kata main fokus untuk orang memang guna untuk tangkap gambar. Congrats Google, aku sangat-sangat suka. Other than that, aku sangat-sangat teruja untuk try Google Assistant with Bard. And then kau tahu kan apa yang Google Bard boleh buat? Banyak benda, and membantu sangat-sangat untuk orang macam aku ni, termasuk korang pun kalau ikutkan. And then Pixel Speech tu sepatutnya akan bantu kita untuk orang kata baca certain things. Contohnya macam kalau tangan korang tak free ke, ada benda yang korang kena baca, instead of baca, korang boleh dengar je. Read this website. Sony umum PlayStation 5 dengan saiz sedikit kecil dan bahagian pemacu cakera boleh tanggal. Pengarang aman. Kita cakap pasal dia punya software pula dekat sini. Dia pakai Pixel UI latest one Android 14 tau. So ni one of the first juga untuk dapat Google ataupun Android 14, dan dia dapat update sampai 7 tahun tau. So Apple like 6 tahun lebih, Google 7 years, no doubt. Kenapa dia tak buat benda ni awal-awal? Yelah, make sense sebab dia dah start pakai dia punya processor sendiri, that is Google G3. Kenapa version 3 baru dia nak buat benda ni? Aku tak faham betul lah. Lepas tu untuk orang yang pentingkan kapasiti, dekat sini dia ada bateri kapasiti besar juga, 5050 mAh. Dia boleh charge sampai 30 watt of charge. Aku sebenarnya sangat teruja untuk dia punya charging speed tau, sebab dia dah improve berbanding yang sebelum ni. Tapi itulah, kadang-kadang kata-kata tak menjaminkan apa-apa. Action is louder than words. Kan? Alright, aku rasa tu je lah aku punya main focus dekat sini untuk unbox Google Pixel 8 Pro. Itself aku cakap panjang. Nanti aku akan buatkan full review untuk Google Pixel 8 Pro untuk korang, sama ada korang patut beli ataupun tak. Aku yakin ramai tengah eyeing untuk Google Pixel 8 Pro kan? Betul tak? Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye! Kalau korang nak beli Google Pixel 8 Pro ataupun 8 juga, aku akan letakkan link dekat bawah so that korang boleh check out sendiri. Bye! Bye! Lawa amat biru. Biru mat, awak.